Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis, Aidil Akhbar untuk laporan Berita Pagi. Perkembangan banjir sehingga pukul 12 malam, situasi banjir di Terengganu terus menunjukkan peningkatan penduduk terjejas melibatkan 4 daerah. 53 PPS dibuka menempatkan 8,015 penduduk daripada 1,874 keluarga. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, daerah Kemaman terus meningkat dan mencatatkan jumlah tertinggi penduduk yang terjejas seramai 7,169 daripada 1,643 keluarga berada di 30 PPS. Diikuti daerah Dungun turut bertambah apabila 4 lagi PPS dibuka, menjadikan sebanyak 17 PPS yang menempatkan seramai 738 orang daripada 205 keluarga. Daerah Hulu Terengganu pula mencatatkan penurunan dengan hanya seramai 97 penduduk terjejas daripada 23 keluarga ditempatkan di 3 PPS. Manakala daerah Setiu pula kekal dengan hanya 1 PPS yang menempatkan seramai 11 penduduk daripada 3 keluarga. Individu atau pertubuhan bukan kerajaan NGO dari zon merah COVID-19 tidak digalakkan datang ke Terengganu untuk menghantar bantuan kepada mangsa banjir. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik memberitahu, buat masa ini kekuatan gabungan tenaga 6,087 petugas dari 16 agensi masih mencukupi untuk operasi menyelamat dan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di negeri itu. Dan bagi mereka NGO, terutama sekali NGO ni ramai pada masa banjir ni nak datang bantu dan sebagainya. Dan juga saudara mara yang luar daripada daerah ataupun negeri yang cuba masuk. Saya nasihatkan mereka, kalau mereka ni datang daripada red zone, please, kalau boleh tak perlu datanglah. Terutama sekali daripada red zone. Dan saya telah mengarahkan pihak OCPD supaya mengenal pasti mereka-mereka ni yang nak masuk ni ke kawasan-kawasan pusat perpindahan ni yang membawa bantuan ni, supaya pergi daftar kepada pejabat daerah ataupun di GKN dan juga ataupun di pejabat polis. Datuk Rosli berkata demikian selepas melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok di Kemaman. Beliau turut menasihatkan pemandu kenderaan agar tidak meredah air banjir. Kadang-kadang dijangkakan air itu cetek, tapi air itu sebenarnya dalam. Sebab kita tengok air ni kan air keruh, air tak nampak. So nasihat saya lah, apabila melihat jalan tu telah ditenggelami air, jangan cuba mengharungi, jangan ambil risiko. Sebab dengan keadaan jalan, mungkin jalan rosak, jalan berlubang dan juga air laju, membahayakan nyawa. Kalau boleh elakkan. Jangan cuba redah ataupun mengharungi banjir. Sementara itu, di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat mencecah 1,454 orang daripada 495 keluarga. Menurut aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, penduduk jajahan Pasir Mas kekal terjejas teruk, iaitu seramai 1,047 orang dipindahkan di 14 PPS sementara. Di Kuala Kerai dan Tanah Merah pula masing-masing 7 PPS dan 6 PPS dibuka yang menempatkan 229 dan 165 penduduk terjejas. Sementara itu, mengikut laporan info banjir.water.gov.my, 3 sungai iaitu Sungai Lebir Tualang, Sungai Kelantan dan Sungai Golok mencatat bacaan melepasi paras bahaya. 3 kaki tangan klinik kesihatan Kampung Bantal di Jerantuk nyaris lemas apabila bot dinaiki mereka terbalik dan dihanyutkan arus deras di Sungai Tembeling. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, kesemua mangsa berjaya diselamatkan penduduk kampung. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kesejahteraan Kampung JKKK Kampung Bantal, Hamdan Ali, ketika dihubungi memberitahu bot terbabit dihanyutkan arus deras sejauh kira-kira 1 kilometer.
Tetapi mangsa sempat berpaut pada dahan pokok di tebing sungai sebelum berjaya diselamatkan oleh lebih 20 penduduk kampung. Ketika kejadian, mangsa dikatakan dalam perjalanan dari Kampung Bantal ke Kampung Bukit Mat Daling untuk memeriksa pesakit. Insiden berlaku apabila bot itu terlanggar sebatang pokok hanyut lalu mengalami kerosakan enjin dan tidak dapat dikawal sebelum terbalik. Semua mangsa berumur antara 28 hingga 41 tahun itu dilaporkan tidak mengalami kecederaan. Selepas Sungai Ular Kuantan jerantut menjadi daerah kedua di Pahang dilanda banjir, sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Teh dibuka bagi menempatkan 13 penduduk. Merujuk portal bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 2 PPS itu menempatkan 38 penduduk terjejas daripada 6 keluarga. Sementara itu, portal Info Banjir perlu memaklumkan air Sungai Kuantan di Sungai Lembing Kuantan melepasi Paras Amaran. Turut melepasi Paras Amaran di Jerantut, masing-masing Sungai Tembeling di Kuala Tahan dan Sungai Pahang di Sungai Yap. Sungai Tembeling dan Sungai Yap juga mencecah Paras Amaran. Sungai lain yang melebihi paras berjaga-jaga ialah Sungai Pahang, Lubuk Pasu, Temerloh, Sungai Kuantan, Pasir Kemudi. Di Sarawak, beberapa kawasan di Kampung Long Panai telah dinaiki air setinggi 0.9 meter. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Lau Po Kiong, dalam satu kenyataan memberitahu keadaan paras air terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung Long Panai memaklumkan bahawa kawasan kampung tersebut telah dimasuki air banjir. Hujan lebat di bahagian ulu Sungai Tutuh sejak 2 hari lepas menyebabkan air naik secara mendadak sehingga memasuki rumah panjang. Laporan daripada JKKK Long Panai itu juga memohon supaya pihak berkenaan menghulurkan bantuan sewajarnya kepada penduduk kampung yang terjejas banjir kali ini. Sekiranya paras air di Sungai Baram masih meningkat, kemungkinan banjir di Kampung Long Panai lambat untuk surut. Dalam pada itu, kenderaan seperti pacuan 4 roda masih boleh melalui jalan untuk masuk ke kampung. Bertemu kembali. Kes baharu COVID-19 kekal 4 angka iaitu 1,340 menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia 93,309 kes. 4 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 437 orang. 3 kluster baharu juga dikenal pasti, kesemuanya merupakan kluster di tempat kerja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan medianya memaklumkan kluster tersebut melibatkan 3 negeri iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah dan Johor. Kluster Tapak Bina Metropolis melibatkan daerah Kepong di Ibu Negara. Hasil saringan terhadap 481 individu, 147 dikesan positif. Manakala kluster Estate Maju pula melibatkan 3 daerah di Sabah iaitu Kota Kinabalu, Putatad dan Tuaran. 28 daripada 63 individu yang disaring didapati positif. Bagi kluster Batu 39 pula yang dikesan di Pontian Johor, 28 kes positif hasil saringan 152 individu. Secara keseluruhan, 443 kluster telah dilaporkan. 244 kluster telah diisytiharkan tamat, manakala 199 lagi masih aktif.
Sejak 20 April sehingga 19 Disember 2020, sebanyak 14,000 pemeriksaan telah dilakukan oleh anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, termasuk 8,000 tapak binaan di seluruh negara. Menurut kenyataan media oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, anggota penguatkuasa telah membuat pemeriksaan di tapak binaan bagi memeriksa pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Pada masa sama pada 24 Julai sehingga 19 Disember 2020, seramai 89,479 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemua telah ditempatkan di 75 hotel dan 16 institut latihan awam ILA serta institut pengajian swasta. Daripada jumlah itu, seramai 8,384 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib, manakala 532 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Seramai 80,563 individu telah dibenarkan pulang. Susulan dakwaan wujud penglibatan orang dalam daripada Persatuan Peniaga yang menguruskan kemasukan warga asing untuk berniaga secara haram di Pasar Borong sekitar Ibu Negara. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa tindakan tegas dengan menyenarai hitam pemegang lesen perniagaan yang menyewakan kepada warga asing. Saya perlu maklumat. Kita telah tetapkan garis panduan yang jelas dan saya dah beritahu kita tak akan berkompromi kalau pemegang lesen dia sublet kepada warga asing. Maka mereka akan di blacklist dan dirampas serta-merta. Tan Sri Anwar meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kegiatan agar melaporkannya kepada SPRM atau DBKL. Sebuah akhbar tempatan melaporkan ada wakil Persatuan Peniaga yang menekan caj sehingga RM3,000 sebulan kepada warga asing untuk mendapatkan ruang niaga berhampiran tapak sementara Pasar Borong Harian Selayang. Sementara itu, di Sarawak, projek bina baru Bazanita Fatima Daerah Dalat bakal memberi peluang kepada golongan wanita di daerah Dalat untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah, bazar tersebut adalah inspirasi daripada Pasar Siti Khadijah di Kelantan yang menyediakan kawasan untuk golongan wanita menjual produk mereka. Datuk Seri Fatimah Abdullah merangkap ahli Dewan Undangan Dalat menjelaskan pembinaan projek itu menelan kos RM750,000. Memberi peluang kepada wanita untuk menjalankan perniagaan. Ianya juga merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada wanita di Dalat atas semangat keusahawanan, kecekalan dan daya tahan sejak awal tahun kemerdekaan. Beliau memberitahu pemberita pada majlis perasmian Bazanita Dalat yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Reka bentuk bumbung bangunan bazar tersebut berkonsepkan terendak Melanau yang merupakan warisan berharga kaum Melanau, selain bahagian dalam dihiasi dengan 183 buah terendak Melanau. Ili Najwa Sadiq yang berkahwin dengan Kapten Pasukan Hoki India Manpreet Singh Pawar akan dipanggil bagi mendapatkan penjelasan berhubung status agamanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari berkata perkara itu akan dilakukan selepas Najwa pulang ke tanah air. Mengikut maklumat awal yang kita dapat daripada sumber yang menyampaikan kepada kita bahawa beliau masih lagi seorang Muslim. Kita memahami kegusaran masyarakat kalau benar ianya pengantin itu bukan Islam ataupun wanita itu mana-mana wanita lah yang murtad ataupun berlaku kes-kes sebegini, ia sangat sensitif kepada masyarakat dan kita faham. Ahmad Marzuq bercakap kepada media selepas majlis agihan bantuan musim tengkujuh kepada nelayan dan petani Dun Pancor di Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan.
Majlis Perkahwinan Eileen Najwa Sadiq dan Manpreet Singh Pawar berlangsung di Punjab, India Rabu lalu. Kerajaan beri jaminan akan mengambil tindakan sewajarnya untuk memberi keadilan kepada keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim, anggota bomba yang meninggal dunia semasa bertugas ketika kerusuhan di Tapak Kuil Seri Maha Mariaman, Subang Jaya 2 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, Jabatan Peguam Negara masih menunggu hasil siasatan polis yang kini di peringkat akhir sebelum tindakan seterusnya dapat diambil. Datuk Taqiyuddin mengulas kekecewaan keluarga Muhammad Adib yang mencadangkan supaya diadakan semula inkuas kematian anggota bomba itu kerana sudah terlalu lama bersabar menunggu pembelaan terhadap Allahyarham. Pada 27 September 2019, Mahkamah Coroner memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu yang tidak diketahui. Jadi oleh kerana verdik tu kata orang-orang yang tidak diketahui sebab terlalu ramai orang tu menyebabkan tindakan mahkamah tidak boleh dibuat. Dan atas dasar inilah saya dipahamkan bahawa Peguam Negara meminta pihak polis membuat siasatan lanjut, dan apabila polis membuat siasatan lanjut, saya dipahamkanlah bahawa pihak polis recommend supaya diadakan satu inquest yang baru. Itu yang saya dipahamkan. Datuk Taqiyuddin bercakap kepada media selepas mengadakan perjumpaan bersama Datuk Bandar dan Yang di-Pertua Pihak Berkuasa Tempatan PBT Kedah di Baling. Muhammad Adib, 24 tahun, yang meninggal dunia pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara ekoran kecederaan parah dialaminya semasa rusuhan di Tapak Kuil Seri Maha Mariaman, Subang Jaya pada 27 November tahun sama. Bank Islam dinobatkan sebagai bank runcit Islam paling kukuh untuk tahun 2020. Pengumuman dibuat pada Anugerah Perbankan Runcit Islam ke-6 yang diadakan secara dalam talian pada 15 Disember lalu. Ia merupakan anugerah kali kedua diterima oleh Bank Islam selepas memenanginya pertama kali pada tahun 2015. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad menerusi satu kenyataan, pihaknya berbesar hati menerima anugerah itu kerana ia mengiktiraf komitmen padu Bank Islam dalam memenuhi harapan pelanggan. Selain itu, anugerah itu turut mengiktiraf fokus berterusan dalam menyediakan penyelesaian keuangan dan perbankan patuh syariah yang komprehensif dan inovatif. Usaha Bank Islam dalam memastikan sokongan terhadap ekonomi, pemerkasaan masyarakat dan juga pelindungan alam sekitar turut menjadi kekuatan institusi perbankan itu selain pencapaian keuangan. Bagi memenuhi portfolio pelanggan yang pelbagai, Bank Islam akan terus berinovasi untuk memberikan penyelesaian keuangan dengan memanfaatkan teknologi terkini, terutamanya dalam situasi penularan COVID-19. Skim Satu Pelajar Satu Perniagaan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah memberi manfaat kepada lebih 65,000 pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Ia melibatkan geran berjumlah 3.92 juta ringgit yang dimanfaatkan sejak inisiatif itu dimulakan pada tahun 2017. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid menyeru pelajar institusi pengajian tinggi supaya mengambil peluang mendaftar perniagaan dengan SSM. Menurutnya, mereka akan dikecualikan daripada dikenakan sebarang fee. Usaha SSM ini untuk memupuk minat dan melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi yang menyediakan peruntukan geran 10 juta ringgit dalam tempoh 10 tahun. Bermula daripada teknik tanam, pelajar IPTA, IPTAS dan juga kolej kemahiran supaya berdaftar, dan selagi geran ini ada, kita beri pendaftaran secara percuma.
Dan untuk makluman, satu pendaftaran SSM CAS biasanya RM70. Jadi dengan ada geran ini, pelajar-pelajar ataupun usahawan ataupun graduan yang ingin membuka perniagaan, maka diberi secara percuma saja. Datuk Rosul ditemui media selepas melakukan lawatan dan pemeriksaan pematuhan perniagaan bersama SSM Terengganu dan KPDN HEP Negeri di KTCC Mall Kuala Terengganu. Prasarana Malaysia Berhad membuka tawaran istimewa pakej My30 Plus 30 beli satu percuma satu bagi pembelian pas perjalanan tanpa had My30 bermula hari ini sehingga 31 Mac depan. Prasarana memaklumkan pengguna perkhidmatan train dan bas Rapid KL boleh menggunakan pakej percuma itu untuk pembaharuan pada bulan berikutnya dan tempoh penebusan adalah antara 15 Januari dan 31 Mac. Pengguna boleh membuat pembelian My30 di semua kaunter khidmat pelanggan di stesen LRT, MRT, monorail dan bas transit pantas BRT. Di samping 8 hub bas terpilih iaitu di Pasar Seni, KLCC, Seksyen 2 Shah Alam, Greenwood, Sri Nilam, Sunway Pyramid, Pearl Point dan Puchong Utama. Urusan penebusan bagi kempen ini bagaimanapun hanya boleh dibuat di dua lokasi iaitu di sayap timur stesen KL Central dan di hub bas Pasar Seni. Bagi mempromosi kempen itu, prasarana akan menggunakan paparan skrin dalam train LRT, MRT, monorail dan juga bas di samping platform pengiklanan lain di stesen dan media sosial kendalian Rapid KL. Bas perjalanan tanpa had My30 membolehkan warga Malaysia menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, rel dan bas Rapid KL berulang kali tanpa had untuk 30 hari dengan hanya berbelanja RM30. Dalam pada itu, Plus Malaysia Berhad Plus mengumumkan penutupan lorong kanan di antara kilometer 50.15 hingga kilometer 46.50 di laluan Simpang Renggam dan Sedenak selama 4 bulan bermula hari ini sehingga 4 April tahun depan. Perkara tersebut bagi membolehkan kerja menaik taraf penghadang jalan besi di bahagian tengah lebuh raya kepada tembok penghadang jalan konkrit. Plus dalam kenyataan media menjelaskan inisiatif ini untuk meningkatkan tahap keselamatan dan mengelakkan insiden kenderaan berat terbabas sekaligus memasuki laluan bertentangan. Justru sepanjang tempoh tersebut, trafik di laluan terbabit akan dilencongkan ke lorong kiri dan lorong kecemasan. Plus pada masa sama menasihatkan pengguna jalan raya yang menghala ke selatan supaya merancang perjalanan dengan menggunakan aplikasi Plus untuk mendapatkan maklumat trafik terkini. Polis Johor sedang menyiasat kes ugutan bunuh ke atas Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Khan Maidin Piche yang dipercayai melibatkan 3 ahli kumpulan pengganas Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Maklumat diperoleh 2 minggu lalu daripada seorang individu menerusi panggilan telefon ke Pejabat Ketua Polis Johor. Menurut Datuk Ayub, 3 lelaki itu dikatakan akan datang ke Johor dari Selangor untuk membunuh beliau. Saya tak pasti, isu terbaru tak ada kaitan dengan saya dah sebab saya pun dah meninggalkan Bukit Aman, Ketua Penolong Pengarah Kantor Terorisme sejak Februari tahun ini, tuan-tuan. Saya tak buat lagi isu-isu keganasan. Saya tak tahulah kenapa isu ni ditimbulkan kembali. Mungkin ada ura-ura yang mengatakan LTTE nak dikeluarkan daripada senarai pengganas kita lah yang dikeluarkan oleh KDN. Saya tak pasti. Mungkin ada pihak-pihak tertentu cuba mengambil kesempatan, mungkin juga. Datuk Ayub turut memaklumkan Polis Johor merupakan kontijen polis pertama berjaya melengkapkan 100% banci menerusi e-census. Ia melibatkan 12,267 pegawai dan anggota polis serta pegawai awam.
Kita ikuti sukan. Senarai pencalonan bagi 5 kategori utama Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2020 ABK 20 didominasi juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim JDT. Anugerah ini bakal diadakan secara maya pada 30 Disember susulan pandemik COVID-19. Malaysian Football League MFL menerusi hantaran terbaru di Facebook memaklumkan 3 pemain pertahanan kebangsaan iaitu Aidil Zafwan Abdul Razak, Lavere Corbin Ong dan Matthew Davis adalah antara 10 pemain tercalon dalam kategori anugerah pemain pertahanan terbaik. Sementara seorang lagi pemain kebangsaan Muhammad Afiq Fazil yang beraksi dengan skuad Harimau Selatan itu tercalon untuk anugerah pemain tengah terbaik bersama 3 rakan sepasukan iaitu Gonzalo Cabrera, Leandro Velasquez dan Muhammad Safawi Rashid. Bekas penyerang JDT Diogo Luis yang berhijrah ke kelab Liga Thailand BG Pathum United FC bersama pemain muda Ramadan Saifullah Usman pula tercalon untuk anugerah penyerang terbaik. Sementara penjaga gol JDT Farizal Marlias dan ketua jurulatih skuad berkenaan Benjamin Mora masing-masing dicalonkan bagi merebut anugerah penjaga gol terbaik dan jurulatih terbaik. Pemenang akan diputuskan juri profesional terdiri daripada 24 ketua jurulatih, 24 ketua pasukan dan 24 wakil media yang menyumbang 70% kiraan mata. Baki 30% lagi adalah menerusi undian penyokong secara dalam talian yang dipaparkan di semua laman media sosial rasmi MFL sehingga 25 Disember depan. Kejohanan Cup Prix Malaysia Petronas 2020, Ahmad Fazli Syam dari pasukan 1XOX TKKR SAG melakar kemenangan dalam kategori perdana CP150 pusingan ke-6 di Litar Sepang. Fazli yang telah mengumumkan persaraannya dari dunia Cup Prix pada tahun 2019 turun menggantikan Nazirul Izzat Bahaudin yang terpaksa menarik diri akibat kecederaan di tangan. Bermula di barisan kedua, Fazli berjaya mengekalkan kedudukan dalam kelompok hadapan pelumba. Fazli kemudian berjaya memintas rakan sepasukan Muhammad Muzakir Muhammad pada saat akhir untuk mencatat kemenangan. Pada perlumbaan tadi saya tak menjangkakan kemenangan. Saya cuma bajet dalam 5 tempat terbaik. Tapi pada pertengahan perlumbaan tu saya mendapat satu situasi yang agak sempurna. Jadi saya dapat kekalkan kedudukan kelompok depan. Dan pada final lap tadi memang nasib menyembelihi saya. Sementara itu, Muhammad Syafiq Rosli yang mewakili pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor sekali lagi mencipta kejayaan di Litar Sepang dengan kemenangan kedua berturut-turut dalam kategori CP125. Terima kasih kepada tim saya menyediakan enjin yang sangat baik pada race kali ini. Dan pada awal lap tadi memang semua memang duk attack depan-depan, dan pada awal lap saya hanya baca kedaraan enjin saya dan last lap saya attack untuk ke finish line. Tapi ini buktikan bahawa nombor lain Saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.